Tadi pembentang pertama dah sebut tentang satu kitab As-Salat As-Sawai. Satu kitab yang ditulis oleh seorang missionary yang bernama Gregorio de Gregorus. Dia seorang missionary ataupun mubalih dari Portugis. Dia tulis kitab As-Salat As-Sawai yang menghimpunkan doa-doa dalam agama Kristian. Ini antara kitab terawal, kitab Kristian terawal yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu dengan tulisan Jawi. Kalau kita tengok tarikh ni, buku ni siap disusun pada 1514. Kalau kita undur beberapa tahun sebelum tu, misalnya 1511, berlaku satu sejarah yang kita di sekolah kita belajar. Kejatuhan Kota Melaka 1511. Baik. Kejatuhan Kota Melaka ni penting dia sebab dia pembuka jalan kepada missionary ataupun kristianisasi di alam Melayu. Baik, 1511. Kalau kita tengok 100 tahun selepas itu, genap 100 tahun, iaitu 1611 ataupun 1611, di barat terbitnya satu terjemahan Bible berbahasa Inggeris. Dia bukan yang pertama, tapi dia yang terawal, iaitu KJV, King James. Itu Bible bahasa Inggeris yang muktabar. Tapi bukan berarti sebelum tu tidak ada terjemahan Inggeris. Tadi Ustaz Amirul dah sebut ada William Tyndale, itu sebelum KJV. Tapi KJV ini dia satu kitab yang projek penterjemahan dia didanai oleh kerajaan Inggeris, iaitu King James. So KJV ini Bible bahasa Inggeris yang muktabar. Baik, 1611. Kalau kita tengok di alam Melayu pada tahun yang sama, terbitnya satu kitab yang bertajuk Surat ABC. Ditulis oleh seorang yang bernama Albert Cornelius Royle. Royle dia seorang saudagar ataupun pedagang Belanda. Dia tiba ke alam Melayu pada tahun 1600. Dia tulis kitab Surat ABC. Walaupun kita nampak SOV, tapi cara bacaan dia surat. Okey, baik. Royle tulis kitab Surat ABC. Antara tujuan Royle menulis kitab ni untuk mengenalkan kepada masyarakat setempat, khususnya orang Melayu, tentang huruf Latin. Dan dalam masa yang sama, kitab ni juga bertujuan untuk mengajarkan kepada warga setempat asas-asas agama Kristian. Ini antara kitab yang terawal lah. Bukan yang pertama, tapi yang terawal. Okey, baik. Royle yang sama, Albert Cornelius Royle, yang tulis Surat ABC tadi, pada setahun kemudian dia siap menterjemahkan Injil Matius ataupun Gospel of Matthew. Tadi Ustaz Miro dah terang dah. Okay, Matthew ni salah satu kitab yang ada dalam Perjanjian Baru. Kalau kita buka Bible, dia ada dua bahagian macam mana Ustaz Miro cerita. Dia ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau kita tengok Perjanjian Baru, 4 kitab yang terawal, Injil Matius, Lukas, Markus, Indonesia kata Yohanes ataupun John. Baik. Injil yang pertama daripada 4 Injil itu diterjemahkan oleh seorang yang bernama Albert Cornelius Royle, seorang pedagang dari Belanda. Okey, dia siap terjemah pada tahun 1612. Dan untuk pengetahuan, Injil Royle ni adalah Injil pertama yang diterjemahkan ke dalam bahasa non-Eropah. Sebelum ni kebanyakan bahasa Eropah, sama ada dalam keluarga bahasa Eropah. Ini Injil yang pertama ataupun Bible yang pertama diterjemahkan ke dalam bahasa non-Eropah, iaitu bahasa Melayu. Kita kena banggalah. Melayu hebat Bani Tamim. 1612 Royle siap terjemah. Dia selesai menterjemahkan Injil Matius. Dan Injil Matius, terjemahan Royle, hanya diterbitkan pada tahun 1629, sekitar 17 tahun setelah itu. Dan pada tahun 1638 Royle menterjemahkan pula Injil Markus ataupun Gospel of Mark. So pada tahun 1638 wujudlah 2 Injil dalam bahasa Melayu. Baik, ini evolusi. Bible dia tak terus terjemah seketul terus ataupun sebuah terus. Dia evolusi. Dia bermula satu kitab diterjemah, 2 kitab diterjemah dan seterusnya.
Okey, kemudian muncul pula yang bernama Weinhazel. Dia ni seorang pegawai Belanda. Weinhazel ni apabila dua Injil sudah diterjemahkan oleh Royle, berbaki lagi dua Injil, iaitu Injil Lukas dan Injil Yohanes ataupun John. Dia terjemah lagi dua Injil yang belum diterjemahkan oleh Royle, iaitu Injil Lukas dan Yohanes. Maka pada 1646 barulah lengkap 4 buah Injil. Injil Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Baik. Kemudian datang pula seorang yang bernama Hurnius, pendeta Justus Hurnius. Okey. Saya minta maaf kalau silap sebut. Ini bahasa Belanda. Kita tak tahu penyebutan yang betul. Kemungkinan ada orang Belanda boleh betul Pendeta Justus Hurnius. Baik. Pada tahun 51, apabila 4 buah Injil sudah selesai diterjemahkan oleh para penterjemah sebelum dia, oleh Royle, oleh Hazel, datang pula Hurnius. Dia menggabungkan 2 kitab yang sudah diterjemahkan oleh Royle, digabungkan dengan 2 kitab yang diterjemahkan oleh Hazel, dan dengan 1 kitab yang dia sendiri terjemah, iaitu Kisah Para Rasul. Okey. Kisah Para Rasul diterjemahkan oleh Hurnius. Kalau kita tengok Bible, 4 kitab terawal, Injil Matius, Lukas, Luke ataupun John. Selepas itu adanya kitab Kisah Para Rasul, kitab yang kelima dalam Perjanjian Baru. Kitab ini diterjemahkan oleh pendeta Justus Hurnius. Dia pendeta dari Belanda. Okey, baik. Bila digabungkan 2 terjemahan Royle dengan 2 terjemahan Hazel, dengan 1 kitab Kisah Para Rasul yang dia sendiri terjemah, kemudian dia buat revisi ataupun dia buat semakan berdasarkan naskah Greek, naskah Bible yang berbahasa Yunani, dan dia terbitkan pada tahun 1651 dengan 2 bahasa, sebelah bahasa Belanda, sebelah bahasa Melayu. Okey. Hak ni, nama Injil ni, versi dia disebut sebagai Injil Royle Weinhazel Hurnius. Nama penterjemah ni, nama penterjemah dijadikan sebagai tajuk ataupun versi, nama versi kepada Injil ni, Royle Weinhazel Hurnius, 1651. Baik, kemudian adalah bawah tu 1652 di nota kaki tu. Itu tak penting sangat, kita sebut nama yang penting, yang mana kalau kita nak tahu tentang Bible, nama-nama ni lah kita kena tahu. Royle, Hazel, Hurnius, dan kitab-kitab hasil terjemahan mereka. Kita tak sebut semua, tak sebut detail banyak lagi. Ada lagi orang yang datang setelah tu buat revisi, terjemah kitab lain pula. Itu kita kurang penting. Kita nak cerita semua, sekali kita tunjuk slide, dia ada kronologi dia. Kita cerita yang penting. Kemudian datang pula seorang pendeta dari Belanda yang bernama Daniel Brouwerius. Saya minta maaf sekali lagi kalau saya salah sebut. Nama Belanda ni susah, nama orang Melayu senang. Nama Seman, Fameh, mudah. Nama Belanda ni Brouwerius, Hurnius, susah nak sebut. Salah sebut, minta maaf. Baik. Daniel Brouwerius, dia menterjemahkan pula kitab Kejadian ataupun The Book of Genesis, antara kitab terawal dalam Perjanjian Lama. Macam Ustaz Amirul dah sebut, dalam tanah tu 5 kitab terawal dalam Perjanjian Lama itu saja yang dianggap sebagai Taurat. Dalam Melayu dah sebut Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab tu saja yang dianggap sebagai Taurat. Baik. Daniel Brouwerius, dia menterjemahkan 1 kitab daripada beberapa kitab yang ada dalam Perjanjian Lama, iaitu kitab yang pertama sekali, kitab Kejadian ataupun The Book of Genesis. Okey, dia terjemah pada tahun 1662. Okey, kemudian Daniel Brouwerius juga dia menterjemahkan keseluruhan Perjanjian Baru. So kita kena tahu yang ni, sebelum 1668 tidak ada lagi Perjanjian Baru New Testament yang lengkap dalam bahasa Melayu, belum ada. So pentingnya untuk kita tahu sejarah ni, untuk kita tahu tarikh-tarikh ni, supaya kita nak rujuk, misalnya kita nak rujuk ayat dalam Perjanjian Lama, kita tak bolehlah rujuk Brouwerius. Kalau kitab Kejadian, kita boleh rujuk Brouwerius sebab dia terjemah. Tapi kalau kita nak rujuk kitab lain, kita tak boleh rujuk Injil Royle. Royle baru terjemah Injil Matius. So
So penting untuk kita tahu tarikh, tahu sejarah ni. Senang kita nak rujuk, jangan silap rujuk. Kemudian 1668 dia ni terjemah keseluruhan perjanjian baru. Maka selepas tahun ni barulah ada perjanjian baru berbahasa Melayu yang lengkap. Sebelum itu belum ada. Ni macam muka hak organ lah. Melchior Ledecker, tadi pembentang pertama ada sebut, dia ni missionary juga. Okey, Ledecker dia menterjemahkan perjanjian baru pada tahun 1731 menggunakan bahasa tulisan Romi ataupun aksara Latin. Dia istilah sebagai tulisan Romi lah. Okey. Dan kemudian Ledecker pula beberapa tahun setelah tu dia menterjemahkan pula keseluruhan perjanjian lama. Jadi lengkaplah Bible. Untuk pengetahuan, kita kena tahu sebelum 1733 tidak ada Bible bahasa Melayu yang lengkap. So kita kena faham. So kalau orang kata nak rujuk terjemahan bahasa Melayu, nak rujukkan dalam perjanjian lama, kita nak rujuk Ruil, tak boleh lah. Lengkap di tangan Ledecker ni 1733. Sebelum 1733 tidak ada terjemahan Melayu yang lengkap bagi Bible. Okey, kemudian 1758 Ledecker dia alih aksara daripada aksara Latin atau tulisan Romi kepada aksara Arab ataupun kita sebut tulisan Jawi. Semua yang diterjemahkan sebelum ini pada tahun 1758 dia tukar menggunakan tulisan Jawi. Okay, sebab apa? Nak bagi orang Melayu baca. Waktu awal lagi orang Melayu pun masih kenal huruf Arab, tulisan Jawi. So kita tak boleh nafilah ada misi kristenisasi tu sejak awal lagi. Tidak buat pada penterjemah. Bukan terjemah, dapat alih daripada tulisan Romi kepada tulisan Jawi. Berapa orang Kristian waktu tu yang tahu tulisan Jawi? Jadi tujuan dia untuk siapa? Untuk orang Melayu. Okey, jelas. Okey, kemudian adalah koreksi bawah tu di nota kaki. Kita tak, Ledecker pun ada lagi buat koreksi pembetulan kepada Injil-Injil yang sebelum dia, terjemahan yang sebelum dia. Tapi tak terkenal sangat. So kita letak pada nota kaki. Casbury dia buat revisi ataupun kemas kini kepada kitab Mazmur. Mungkin ada sebut tadi Mazmur tu, kalau kita dalam Islam sebut Zabur lah. Mazmur Daud, dia sebut Mazmur Dewi, kita sebut Zabur Daud. Okey, Casbury dia lakukan revisi terhadap kitab Mazmur dan dia terbitkan pada tahun 1847 menggunakan tulisan Jawi. Kemudian 1853 Casbury dia menterjemahkan perjanjian baru secara lengkap menggunakan tulisan Latin. Dan 1856 macam biasa dia ubah daripada tulisan Latin ataupun tulisan Romi kepada tulisan Jawi. Kemudian ni Injil dah, dia tulis Injil Al-Masih. Ni dia panggil kontekstual. Untuk bagi orang Melayu mudah terima, Injil masih sebut Jesus Christ ke orang Melayu belum kenal lagi waktu tu. So Injil Al-Masih. Okey, ni kita kena kenal juga. H.C. Klinkert. Saya tak mahu sebut nama depan tu, tak salah. Klinkert, kita sebut Klinkert. Klinkert dia menterjemahkan 4 buah Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini nama dalam bahasa Indonesia, Melayu. Inggris sebut Gospel of Matthew, Mark, Luke and John. Okey, Klinkert dia terjemahkan 4 buah perjanjian baru pada tahun 1861. Kemudian Klinkert dia buat lagi satu terjemahan perjanjian baru secara lengkap menggunakan bahasa Melayu rendah pada tahun 1863. Dan kemudian 1879 Klinkert dia buat satu lagi terjemahan Bible menggunakan bahasa Melayu tinggi
Dia ada bahasa Melayu tinggi, bahasa Melayu rendah, bahasa Melayu moden, klasik. Okey, jadi Tlingit ni dia buat dua-dua versi. Perjanjian Baru menggunakan bahasa Melayu rendah, kemudian Bible yang lengkap menggunakan bahasa Melayu tinggi. Di celah-celah tu ada lagi muncul Bible lain, ada lagi Perjanjian Baru yang dibuat oleh Roscott, tapi tak terlalu terkenal Bible tu. Okey, ni seorang yang kita patut kenal lah. Kenal lah apa dia? William Shelley ataupun W.G. Shelley. Dia ada buat macam tahqiq lah ataupun edit terhadap buku sejarah Melayu. Pada 1897, Shelley dia terjemah Injil Matius dengan bantuan kawan-kawannya. Macam mana Royle menterjemahkan Injil Matius pada mulanya, sama juga Shelley dia menterjemahkan Injil Matius dengan bantuan rakan-rakannya. Kemudian pada 1910, Shelley dia menterjemahkan keseluruhan Perjanjian Baru menggunakan tulisan Jawi. Baik. 2 tahun setelah itu, 1912, Shelley dia buat revisi ke atas Perjanjian Lama yang diterjemahkan oleh Tlingit. Sebab bahasa Tlingit susah nak faham. Jadi Shelley dia buat revisi, dia buat edisi kemas kini. Pada tahun itu juga Shelley dia menggabungkan Perjanjian Baru yang dia sendiri terjemah pada tahun 1910. Dia gabungkan dengan revisi Perjanjian Lama yang dia buat ke atas kitab terjemahan Tlingit, dan dia terbitkan satu Injil, satu Bible yang lengkap yang dikenali sebagai Bible ataupun Injil Shelley 1912. Ni hasil gabungan antara terjemahan baru yang dia terjemah dengan dia buat revisi dengan revisi Perjanjian Lama ke atas kitab terjemahan Perjanjian Lama Tlingit. Okey. Dia ambil Perjanjian Lama yang Tlingit terjemah, dia ubah suai sikit bagi bahasa tu orang mudah faham. Buat Tlingit bahasa dia bahasa lama sikit. Okey, kemudian yang menariknya Shelley kalau penterjemah sebelum dia hanya gunakan tulisan Jawi ataupun tulisan Romi, Shelley menariknya dia terjemah Perjanjian Baru menggunakan bahasa Melayu Baba. Ni Melayu Baba ni bahasa yang dipertuturkan oleh Cina Peranakan ataupun Baba Nyonya. 1913 kami ada ni menarik sikit, dia guna bahasa pun lama. Perjanjian Baharu, BHARU 1913. Perjanjian baru saja ni. Kemudian pada 1929 dia alih aksara daripada aksara Latin, aksara Jawi kepada aksara Latin ataupun tulisan Romi. Kalau sebelum ni penterjemah Bible depa alih aksara daripada Romi kepada Jawi, bila sampai zaman Shelley Bible yang sudah tulisan Jawi diterjemah balik ke tulisan Romi. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok 1929 orang Melayu dah mula kenal tulisan Romi. So ada keperluan untuk diterjemah balik menggunakan tulisan Romi. Okey. Tu kita nampak dia ada pepatah yang mengatakan kalau kita suka makan pizza, ikan suka makan cacing. Kalau kita nak mancingkan, kita guna cacing. Bukan sebab kita suka cacing, sebab ikan suka cacing. So, mereka gunakan bahasa yang orang Melayu boleh faham. Okey, baik. Edisi bahasa Romi 1929 ni, dia dicetak menggunakan dua sistem bacaan. Pertama, sistem bacaan ataupun sistem ejaan Belanda untuk umat Kristian di Indonesia khususnya, dan satu lagi cetakan menggunakan sistem ejaan Inggeris untuk umat Kristian, masuklah Melayu yang Kristian ataupun bukan Kristian di Semenanjung. Betapa sungguhnya mereka nak menyebarkan Injil mereka, terjemuh dalam pelbagai bahasa, buat dengan berbagai sistem ejaan, nak bagi orang mudah faham. Okey, ni tak terkenal sangat. Werner August Bode dia menterjemahkan Perjanjian Baru. Ni ejaan dia Perjanjian Baharu.
1938. Okey, kemudian pada 1958 Perjanjian Lama terjemahan Tlingit digabungkan dengan Perjanjian Baru yang boleh terjemah dan diterbitkan sebagai satu Alkitab ataupun satu Bible yang dikenali sebagai terjemahan lama. Okey, hasil gabungan terjemahan Bodeh dengan Perjanjian Lama Tlingit digabungkan kemudian diterbitkan sebagai satu versi, iaitu versi terjemahan lama pada tahun 1958. Dan pada tahun yang sama juga tubuhnya Lembaga Alkitab Indonesia secara rasmi pada tahun 1958, ataupun kita sebut LAI. Kalau Indonesia mereka sebut LAI, kita LAI mereka sebut LAI. Okey, kadang-kadang kalau saya sebut LAI itu faham merujuk kepada LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Pada tahun 1974 terbit satu lagi versi terjemahan baru, penerbit yang sama, Lembaga Alkitab Indonesia. Dan Alkitab inilah yang digunakan sehinggalah ke hari ini. Dan inilah yang kita akan sebutkan sebentar lagi, kerosakan yang berlaku, kerosakan yang fatal yang berlaku dalam terjemahan baru versi Lembaga Alkitab Indonesia. Kita akan tunjuk. Okey, kemudian pada tahun yang sama di Indonesia terbitnya terjemahan baru 1974. Di Malaysia bermulanya projek penterjemahan Bible menggunakan bahasa Melayu Malaysia. Baik. Dan 1976 terbitnya Perjanjian Baru. Dan 1987 barulah munculnya Alkitab ataupun Bible menggunakan bahasa Melayu Malaysia yang lengkap, yang dikenali sebagai Alkitab Berita Baik. Alkitab Berita Baik hanyalah lengkap pada tahun 1987 yang diterbitkan oleh The Bible Society of Singapore, Malaysia and Brunei. Dan edisi kemas kini pada tahun 1996 yang ni diterbitkan oleh BSM, The Bible Society of Malaysia, BSM. Okey. Okey, ni menarik. Hak ni lah yang disebut sebagai Alkitab ataupun Bible Contextual. Mereka guna tajuk Kitab Suci Bible, istilah Kitab Suci Injil. Sedap nama, bunyi suci ya, Kitab Suci. Okey, baik. Kitab Suci Injil ni adalah Perjanjian Baru yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia juga pada tahun 2000. Dan kitab ni, Perjanjian Baru ni, Kitab Suci Injil ni, dia berdasarkan terjemahan 1912 yang dibuat oleh Shelley. Lembaga Alkitab Indonesia dia buat edisi kedua dan ketiga. Ini edisi ketiga yang ada di tangan kita. Ini berdasarkan terjemahan 1912. Kemudian okey, ni kronologi lah. Nampak tak? Nampak tak? Kalau tak nampak boleh pah-pah lah, aku nak tengok kronologi. Okey. Ada lagi Bible yang kita tak sebut. Kita sebut yang penting-penting saja. Tu kalau tak nampak bolehlah pasing-pasing. Ni sumber yang akurat, sumber yang kuat sebab ni daripada Yayasan Lembaga Sabda. So boleh diterima lah sumber ni. Sejak 1629 sehinggalah sekarang kini sudah ada Bible terjemahan Melayu tidak kurang daripada 20 versi. Bukan terjemahan, versi. Mereka sebutkan versi. Sejak 1629 zaman Royal sampai hari ini lebih 20, mungkin 22 versi ke atas versi terjemahan bahasa Melayu. Okey, versi, bukan beza terjemahan tak, versi. Ini yang disebutkan oleh sumber mereka.